Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sebelum saya membaca tajuk kita pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengulas apa yang disiarkan oleh Berita Minggu berhubung dengan kenyataan saya mengenai zakat. Kenyataan itu dibuat kerana kita mempunyai maksud untuk menjelaskan beberapa perkara yang lain berhubung dengan zakat. Kita agak hairan bagaimana saban tahun boleh berlakunya lebihan zakat yang begitu banyak, sedangkan masalah umat Islam yang memerlukan perbelanjaan dan peruntukan zakat tidak juga selesai. Sehingga kan setengah sahabat menyebut bahawasanya program bersamamu yang ditaja oleh sebuah stesen penyiaran itu hanya sebenarnya memajukan bahagian pengurusan zakat. Bagaimana pihak media dapat menemui ramai orang yang memerlukan bantuan, sedangkan pengurusan zakat memberitahu saban tahun ada lebihan. Bagaimana mungkin umat Islam yang mempunyai berbagai-bagai masalah berhubung dengan keuangan, ada orang yang patut dibedah dan terlantar tetapi tidak cukup keuangannya, ada orang yang miskin sehingga ada kanak-kanak ataupun ada anak-anak yang tidak ke sekolah, ada yang fakir sehingga rumah tempat berlindung pun sangat dhaif. Adakah wajar zakat hanya memberikan 1,000 atau 1,500 yang hanya akan menjadikan orang yang diberi itu meneruskan budaya meminta-minta? Mengapa tidak diamalkan apa yang disebut oleh Umar bin Khattab? Bahkan apa yang menjadi pegangan dan tunjuk ajar dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Jika engkau beri kepada mereka, kayakanlah mereka. Beri bukan 100 untuk dia beli 1-2 ringgit, ataupun 102, 500 untuk dia beli makanan untuk tahan 3-4 hari. Beri pada dia sehingga dia boleh buat rumah. Beri kepada dia sehingga dia tak meminta-minta lagi. Beri kepada dia sehingga dia boleh berniaga. Adalah pelik jika bangunan zakat naik dan gaji bahagian pengurusan zakat naik, orang miskin masih tidak dapat diselesaikan. Namun saya bercakap dalam soal yang berkaitan dengan tajuk yang satu lagi, iaitu kita tahu bahawasanya umat Islam di Malaysia ini ada bidang-bidang kritikal yang gagal untuk dipenuhi oleh kita. Jumlah doktor pakar tidak juga umat Islam yang paling ramai. Saintis-saintis yang hebat tidak juga kita yang paling ramai. Mengapa zakat hanya memberikan duit kepada mereka yang pergi ke Timur Tengah? Baguslah begitu, tapi kenapa mereka saja yang dapat? Sedangkan kita bukan kekurangan ustaz, kita banyaklah ustaz, bahkan kita pening kepala dengan ustaz.
Kita kekurangan Muslim saleh yang menjadi ahli teknokrat yang hebat. Kita kekurangan saintis Muslim yang beriman. Ramai orang yang nak, tapi kuasa kerajaan terhad. Mengapa orang zakat lebih? Kenapa tidak diberi dan ditaja mereka? Hal ini kita bangkitkan, menunjukkan berlakunya penaksiran yang sempit terhadap agama. Apa yang dikatakan peruntukan fi sabilillah, mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu ditafsirkan secara sempit, diberikan kepada lebay dan ustaz sahaja, seakan-akan yang mempertahankan agama bagi daerah ini hanya golongan ustaz, sedangkan krisis kemunduran, kejatuhan dan kelemahan kita membabitkan soal tokoh-tokoh ataupun pakar-pakar dalam banyak bidang-bidang kritikal yang diperlukan untuk membantu umat Islam. Ini salah satu tafsiran sempit yang dikekalkan oleh setengah pihak konservatif, yang menyebabkan agama itu dilihat tidak berfungsi. Dan kita mengharapkan, saya tidak tahu sejauh mana media nak membantu kita. Kita mengharapkan isu ini akan memberikan kesan yang baik dan kesedaran kepada semua, seperti mana isu-isu yang kita bangkitkan sebelum daripada ini. Walaupun kita tak tengok isu masjid Cina, akhirnya ada masjid yang naik tidak. Tapi alhamdulillah isu masjid Cina adalah isu yang jalan. Urusan zakat ini dia bukan urus duit orang. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, satu hari dia tengok Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni khalifah. Dia sa'i. Jika dia sedang sa'i di Mas'ah, di tempat sa'i, dia tengok Harun Ar-Rashid, dia kata, "Ya Harun!" Dia panggil. Dia tokoh agama, apa dia nak takut dengan politik? "Ya Harun," dia kata, "Irqa Safa, naik ke bukit Safa." Ada kata, "Qad fa'al, aku telah buat. Irmi bi tarafika ila al-bait, lontarkan pandanganmu ke Kaabah." Qad fa'al, kata Harun Ar-Rashid, aku telah buat. Kamhum, berapa ramai orang kau nampak dok tawar tu? Kena haji. Kata Harun Ar-Rashid, dia khalifah yang hebat, tentera dia. Khalifah dunia dah masa tu. Wa man yuhsihim, siapa yang larat nak kira, kata. Kam minan nasi misluhum, berapa ramai orang yang macam mereka. Berapa ramai orang yang macam mereka tu. Yang macam, berapa ramai lagi makhluk macam tu yang beriman ni. Kata Harun Ar-Rashid, khalqun la yuhsihim illallah. Makhluk jumlah yang tak dapatlah siapa mengiranya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Harun Ar-Rashid, kata dia, ayyuhar rajul, inna likulli wahidin minhum yus'alu an khatati nafsihi wa anta wahdaka tus'alu anhum kullihim fanzur madza satakun. Wahai Harun, semua mereka yang kau tengok ramai itu akan ditanya di akhirat kelak mengenai dirinya saja, dan engkaulah satu-satunya orang akan ditanya mengenai mereka semua. Awasilah apa yang akan terjadi pada engkau. Dan sebahagian riwayat yang lain dia kata, kemudian aku tambah kepada dia, jika satu orang menguruskan hartanya
Dia disoal oleh Allah dan dihukum dengan kesilapannya. Bagaimana dengan orang yang menguruskan harta benda kaum muslimin yang ramai? Dan ini suatu perkara dalam riwayat Harun Ar-Rasyid dengar dia duduk Harun Ar-Rasyid dan menangis, tidak henti-henti mengenangkan apa yang dia kata. Semua orang ditanya tentang dirinya saja, engkau sebagai pemimpin ditanya mengenai semua orang lain yang berada di bawah kau. Ini adalah urusan orang Islam berhubung dengan zakat. Zakat ini tuan-tuan kena tolong kita, tulis kepada akhbar media supaya zakat dikemaskinkan. Kutip tu pandai dah. Distribution dia tak bercakap. Boleh pun ada lebihan. Kita dah jelaskan tu kepada mereka tentang masalah lebihan. Kalau negeri kita semua dah kaya, tak heranlah ada lebihan. Zaman Umar Abdul Aziz pun ada lebihan, kan? Artinya negeri kita ramai orang yang masih miskin dan susah. Setiap minggu kalau nak cari dah ramai manusia ni. Hadirin mukminin sekalian, saya tak banyak masa, saya baca hadis di mana tempat. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Faqala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar habuk daripada ketakaburan. Hadirin mukminin sekalian, saya selalu ingatkan tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kisah Adam dan Iblis berulang-ulang kali. Bagi sesiapa yang tidak faham maksud Al-Quran, dia mungkin menjangka itu ulangan cerita. Tetapi tidak. Bagi setiap tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kisah Adam dan Iblis, Al-Quran mempunyai misi yang tersendiri. Bagi setiap tempat mempunyai tujuan yang tersendiri. Pun masalah utama kehidupan di dunia ini ialah masalah yang dipamerkan dalam kisah Adam dan Iblis. Ramai orang Melayu terpengaruh dengan Israeliat lain yang dipaham tentang Adam dan Iblis. Yang dipaham telan buah khuld, kemudian jadi buah halkum, itu khurafat datang. Kemudian Iblis dululah jadi pusat. Sebab itu dalam sembahyang tangan satu tak pusat. Khurafat dan karut dicampur dengan fiqh yang salah, semuanya sekali digaul bersama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kisah Adam dan Iblis? Karena kisah Adam dan Iblis itu penting. Ia menggambarkan sikap insan yang baik dan sikap punca
sikap yang membawa kepada punca kekufuran. Kerana dalam sejarah awal yang Al-Quran riwayatkan ataupun kisahkan, berlaku dua kesalahan besar yang kedua-duanya menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kesalahan iblis yang enggan tunduk kepada Adam, dan kedua ialah kesalahan Adam dan isterinya Hawa yang telah memakan atau menghampiri pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah hukum sebagai kufur, yang kedua Allah campakkan di muka bumi dan tabalkan ia sebagai khalifah. Adakah berlaku double standard di dalam hukuman Tuhan terhadap dua-dua makhluk ini? Tidak. Tetapi kerana punca pendekatan dan kesalahan yang dilakukan itu berpunca daripada perasaan dan nilai yang berbeza. Iblis, laknatullah, apabila dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, semua malaikat juga diperintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka semua sujud, fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa dia enggan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia enggan dan takabur, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Ia bukan sahaja keengganan untuk sujud, tetapi keengganan itu disertai dengan ketakaburan. Keengganan itu disertai dengan mencabar Tuhan. Dengan mempertikaikan suruhan itu, engkau menyuruh aku sujud pada makhluk yang kau ciptakan daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Ini suatu hukuman dan peraturan yang tidak wajar. Itu takabur. Jika dia hanya enggan, barangkali hukumnya tidak seperti sekarang. Tetapi dia mencabar Tuhan, maka dia telah dihukum sebagai orang-orang yang kafir atau golongan yang kafir. Selepas daripada itu, Adam juga melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kamu menghampiri pokok, kamu berdua menghampiri pokok ini, nanti kamu berdua akan termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Fa'azallahum asy-syaitan. Syaitan menyesatkan mereka berdua, menggelincirkan mereka berdua. Syaitan pengaruhi iman. Ini untuk wanita. Di dalam Bible dan semua teks Kristian menyatakan bahawa ada kesalahan jenayah di dalam syurga berpunca daripada Hawa. Berpunca daripada isteri Adam. Dia yang mempengaruhi. Campur dengan cerita khurafat, ular menguap masuk dalam iblis, masuk dalam badan dia, masuk dalam syurga, kemudian pujuk Hawa. Maka dengan itu kata Kristian, dosa yang pertama yang ditanggung oleh lelaki disebabkan wanita. Oleh kerana itu wanita wajar dihukum sentiasa. Itu teks mereka. Sekarang mereka cakap tentang hak wanita. Tapi agama mereka menyatakan sebab itu Tuhan mengenalkan berbagai hukuman pada wanita. Kesakitan masa melahirkan anak, haid, kesakitan semasa dalam mengandung, dan semuanya adalah hukuman terhadap wanita. Islam adil. Islam tak benar. Quran kata fa'azallahum asy-syaitan. Syaitan menyelincirkan mereka berdua. Bukan seorang dia tanggung kes. Datang mamat mana kata barat lebih adil untuk wanita. Islam lebih adil. Cuma kadang-kadang orang agama kan terpengaruh dengan cerita Kristian, dia mengata itu punca orang lelaki Adam tu sebab isteri dia lah, dia kata. Itulah wanita ni yang paling teruk sekali ni. Tak. Ma'azallahu syaitan. Syaitan telah mengelincirkan kaki mereka berdua. Telah mengelincirkan. Lalu mereka makan. Apabila mereka telah makan, menghampirinya, mereka salah.
Dari suku hukum Tuhan. Tuhan kata, Adam apabila dihukum sebagai salah, apa Adam kata? Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami berdua benar-benar telah menzalimkan diri kami. Jika Engkau tidak kesian dan rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Adam tak kata, Tuhan, apa logiknya? Oh, kalau dah haram, kenapa kau tak kat syurga? Lepas tak kat syurga, kau benar kami makan, 2 pokok ni kau tak bagi, mana boleh? Kan tak logik tu. Jadi tak masuk. Ini satu hukuman yang zalim untuk kami. Adam tak kata, ia hukum Tuhan. Tuhan menguji hamba-hambanya. Kadang-kadang ujian itu ada hikmahnya. Pemberita tanya saya, kenapa agama Islam, orang Islam tak boleh makan khinzir? Ini tahu khinzir, dia pun tak wanita makan khinzir. Kenapa tak? Kata, kerana Allah melarangkannya. Itu pertama. Dan kemudiannya sekarang sains menjumpai faktor-faktor kesihatan dan semua itu kemudian. Tetapi kan haraman itu bukan kerana adanya faktor-faktor itu. Dia haram. Demikian Allah menguji sebagai membuktikan ujian Allah Azza wa Jalla. Dan manusia juga diuji dalam hidupnya. Cikgu dia bagi soalan, dia tak bagi jawapan, dia suruh periksa. Lepas tu mau buat salah, mana logik? Cikgu mau saya berjaya, saya tanya jawapan, cikgu tak beritahu masa periksa. Tak. Kita tak kata kerana dia nak sihat, potensi. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-Nya. Adam tidak membantah keputusan Allah. Adam menyatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami buat silap, kami zalim diri kami. Anak Adam, Banu Adam, kita semua kena jadi macam Adam, jangan jadi macam iblis. Insan, anak Adam semuanya buat salah. Bahkan kalau kita tak buat salah, Tuhan hancurkan kita dan ganti dengan makhluk lain untuk beristighfar kepadanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat salah. Macam bapaknya Adam, semua anak Adam buat salah. Dan sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Jenayahnya bukan kepada jenayah buat salah, tetapi jenayah keengganan pulang dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Al-Quran berulang kali menceritakan tentang Adam dan Iblis, supaya kita tahu bahawa peperangan ini ialah peperangan berhubung dengan sikap yang takabur dan peperangan berhubung dengan akhlak. Anak Adam apabila buat salah, hendaklah meniru bapaknya untuk mengakui kesalahan itu dan beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin sekalian, dalam sejarah manusia ini juga kita dapati perkara yang paling sukar, perkara yang menyebabkan manusia menolak kebenaran ialah kerana ketakaburan dan kesombongan. Bukan kerana dalil tak jelas, tak. Saya tak mau sebut nama kan, sebut nama jadi isu pula. Bila kita kata khalwat, ini sebenarnya agama tak benarkan mengintip ni. Yang mana terbuka, kita punya kempen tu cegah maksiat terbuka tu. Semua orang kata adalah ada yang duduk di posisi tertentu tak sokong. Tapi apabila Perdana Menteri kata no, semalam berita harian tokoh tertentu kata ya, perkara ini bercanggah dengan Islam sama sekali dan tak dapat diterima. Sebelum ini dia kata tidak. Rupanya nas daripada Putrajaya lebih kuat daripada Mekah dan Madinah. Astagfirullahaladzim.
Sebelum ni kita sebut kata oh tinggi ni. Kemarin ya Islam sama sekali tak dapat menerima pengintipan kerana itu bercanggah dengan Islam. Terkejut. Firm lah negara. Kita agama ni terus tak ada kena ikut orang. Saya selalu orang beli saya kata kadang-kadang kita nak buat sunnah kadang-kadang ada orang beli. Jadi kita dah yakin kita teruskan. Jebat pun dia patah Melayu pun dia yakin. Jebat kata patah sayap bertongkatkan parut namun gunung kudaki juga. Kita kata je kalau orang kata no, kita kata tak apa, tak terima tak apa. Tapi kita kata kalau bagi dalil melainkan kita dapati adanya nafs yang lebih kuat. Kita surrender dengan nafs. Bukan kerana ada wahyu baru. Hadirin mukminin sekalian. Balik kepada sikap manusia ini dengan kebenaran. Al-Quran cerita dalam surah apa Allah kata? Allah kata syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Kita ambil itu nanti lagi kemudian. Tuhan kata telah disyariatkan kepada kamu agama apa yang telah dipesan kepada Nuh, apa yang dipesan kepada Nuh dan apa yang diwahyukan kepadamu. Nuh adalah Rasul yang pertama. Alul Hadis kata Rasul pertama Nuh dan Adam. Al-Quran kata apa yang dipesan pada Nuh Adam Abu Bashar, apa yang dipesan kepada Nuh dan diwahyukan kepada engkau yakni Muhammad. Dan Tuhan sebut yang paling awal dan Tuhan sebut yang penyudah itu dan Nabi kita Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, apa yang kami pesan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa. Jadi dalam ayat ni ringkas ada sebut 5 nama. Pertama Nuh, kedua Nabi kita Muhammad, kemudian balik Ibrahim, Musa dan Isa. Ini semua disebut sebagai ulul azm, Nabi yang paling hebat menghadapi cabaran daripada kaumnya. Apa yang Allah Ta'ala pesan pada mereka? An aqimu dinah wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah menegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah mengenai agama. Tegakkan agama, jangan pecah belah. Jangan bagi banyak pandangan agama. Macam ni, pening orang ramai nanti. Susah. Nabi pun bawa benda yang sama. Tetapi kata Quran, kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, maka amat berat, amat beban bagi orang musyrikin apa yang engkau seru kepadanya wahai Muhammad. Kenapa beban? Sebab orang musyrikin kata, kalau benar pun Tuhan nak lantik Rasul, kenapalah lantik Muhammad? Carilah yang lain. Biarlah yang agak kaya-kaya sikit. Biarlah yang agak daripada anak-anak kita ke. Walaupun bangsawan Muhammad ni pun tapi anak yatim je. Yahudi kata pun sama juga. Ya, yang pergi lantik di kalangan Quraisy buat apa? Kalau dia pun nak bawa kebenaran, nak bawa misi, lantiklah di kalangan Yahudi yang ada pengalaman ni. Di dalam dan wahyu, kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Quran kata apa? Allah yajtabi ilaihi man yasha'. Allah memilih untuknya sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dia memberi petunjuk kepadanya
sesiapa yang inginkan petunjuk itu. Kemudian Allah Ta'ala sambung. Allah cerita, kenapa orang tolak kebenaran? Kenapa manusia berpecah? Kenapa manusia berbalah kerana agama? Kenapa manusia ada banyak pandangan agama dan bertelingkah antara satu sama lain tentang agama? Allah kata, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka itu berpecah. Mereka tak pecah. Mula-mula duk serta elok semua. Senang baca. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka itu tidak berpecah melainkan setelah datang kepadanya ilmu pengetahuan. Ilmu membawa pada pecah. Betul? Kerana bila datang ilmu, ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Mula-mula memang tak pecah pada sesat semua. Pada tak betul semua. Memang mereka tak pecah. Bila datang Rasul membawa wahyu, berpecah. Kerana ada yang ingin mengikut Rasul dan ada yang enggan mengikutnya. Kenapa mereka enggan? Setelah kenapa ilmu boleh membawa pecah? Kata Quran, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka itu tidak berpecah melainkan setelah datang kepada mereka ilmu disebabkan sikap melampau di antara mereka, hasad dengki. Sikap rasa tak patut dia yang cakap bab ni, aku yang patut. Kalau aku cakap aku terima, dia cakap no. Mengapa mereka tolak? Mengapa ahlul kitab yang lebih tahu tentang wahyu menolak Nabi Muhammad? Sedangkan Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Sifat Nabi itu dalam Taurat mereka tahu. Sama macam mereka tahu anak mereka. Bahkan lebih lagi ciri Nabi itu mereka faham. Lebih daripada anak mereka. Mereka tolak kenapa? Baghyan bainahum. Keras kepala antara mereka. Kerana rasa tak patut dia. Kalau nak cakap, aku cakap. Dan inilah tabiat apabila sesiapa saja membawa kebenaran di setiap zaman. Tuan-tuan bukan ustaz balik pergi cerita kata imam ustaz sebenarnya dalam hadis Nabi, sunnah Nabi tak ada macam ni. Kau siapa? Aku lagi lama jadi ustaz dah kau. Aku belajar kat mana kau tahu? Oh. Bukan dia tanya dalil tu. Dia pergi cerita dia belajar kat mana. Baghyan bainahum. Keras kepala antara mereka. Ada hasad dengki antara satu sama lain. Sehingga kadang-kadang saudara baru kita ni mahu masuk Islam. Dia pergi peringat. Cakap dengan pegawai bahagian masuk Islam. Ustaz tak boleh macam ni ustaz, gini-gini. Awak baru masuk Islam 2-3 hari, awak tahu apa? Sombong. Dan kita ada kawan kita, dia masuk Islam, dia tak mahu nak bin bapak dia. Dan awak ni tak tahu, awak tak faham agama. Dia kata ada ke sahabat tu masuk Islam, Nabi suruh buang nama bapak dia. Awak apa tahu, dia kata? Awak nak cakap-cakap tentang sahabat ni, awak baru masuk di Islam. Begitu jawabnya. InsyaAllah boleh dan keluarkan fatwa. Tak payah ubah nama. Lagi 2 minggu. InsyaAllah. Oh, tuan-tuan mendapat berita awal. Tak cerita tentang kuliah saya hari ini. Jangan datang kuliah mufti kali nak tengah isu sudah. Datang nak mengaji tak apa. Kata Nabi, balik pada hadis, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada ketakan bulan. Balik isu tadi. Faqala rajulun, kata seorang lelaki dia tanya Rasul, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanatan wa na'luhu hasanah. Seorang lelaki katanya suka untuk bajunya cantik dan kasurnya cantik. Takabur ke Rasul? Pakai semua nak cantik-cantik. Dulu kali dia tanya baju dan kasut. Contoh kali orang tanya kereta dulu kan. Kereta, rumah dan macam-macam. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan sukakan kecantikan. Al-kibru
yang dikatakan ketakaburan itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan menghina orang lain. Pakailah apa yang orang nak pakai. Tak suruh sebut. Pakailah jubah Levi's pun tak apa. Kalau ada jual jubah tak patut dia sebut nama Levi's, tak kempen untuk dia. Dia bila tak buat jubah tak apa. Pakailah apa? Kalau kita suka pakai yang cantik dan berkualiti, pakai. Tetapi jika kita pakai itu kerana ketakaburan, ia adalah sesuatu yang diharamkan. Alangkah baik, alangkah selamatnya jika ia diharamkan terdiri daripada dosa-dosa kecil. Tetapi ketakaburan termasuk di kalangan dosa-dosa besar. Adalah kereta cantik mana tuan-tuan nak pakai, pakailah selagi mana kita mampu dan jalannya halal. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan pada hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ia adalah untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini, khalisatan yaumil qiyamah, dan khas untuk mereka pada hari kiamat. Ambillah. Tetapi jangan titik tolaknya. Titik tolak nak cantik dan nak baik dan kualiti itu kerana barang itu baik, kita suka yang cantik. Tak apa. Jangan kerana aku mesti pakai demikian kerana baru orang tahu aku siapa. Dan ini masalah. Supaya orang tahu aku siapa, takkan aku nak kereta ni saja. Itu yang berlaku beban. Dan ia haram. Ni kenuri kenara. Ataupun nak buat majlis perkahwinan. Biasanya orang perempuan lah. Salah perempuan tak apa tak. Kadang-kadang dia pengaruhi suami dia. Kadang-kadang dia kata abang tak malu kalau kita buat tempat biasa. Orang kata apa, abang, kedudukan abang macam mana? Itu yang dia tanya. Dia desak suami dia berlaku takabur. Kalau kita nak buat tempat yang baik, kita ada duit dan kita ada, tanpa membazir, tanpa zalim kepada harta benda orang, tanpa memanggil hanya orang kaya dan meninggalkan orang miskin, buatlah dengan kadar-kadar yang berpatutan. Tetapi jangan kerana ditolaknya ketakaburan kita. Kadang-kadang bermula daripada kad pun, sehingga nak pergi pilih kad ni. Kad ni boleh je, tak boleh, tak ada siapa orang kata apa saya gitu. Kad dia. Ini baru balik haji. Pakailah apa yang nak pakai pun. Serban unta ke, dia pakai. Orang agama tak pernah lah suruh pun. Tapi jangan awak pakai tu kena, baru dia orang boleh tahu aku balik haji. Jangan. Ini semua perkara yang asalnya, sebahagiannya asalnya benar, baik, ia bertukar menjadi haram. Sebahagiannya harus bertukar menjadi haram. Buat rumah harus, tapi bila dibuat kerana nak menunjukkan kehebatan kita, ia bertukar menjadi haram. Bukan dosa kecil, tapi tersenarai dalam dosa-dosa besar. Ini yang patut kita ingat. Anak kita pun yang ada di universiti, yang ada belajar, kita beri duit kepadanya untuk dia pakai kalau kita mampu dengan kadar yang baik. Tetapi bukan kerana kau kena pakai elok sikit, nanti apa orang kata apa, aku siapa, nanti malu aku. Banyak amal manusia ini bertitik tolak daripada perangai iblis yang awal. Kerana titik tolak yang takabur, kesombongan. Dan kesombongan ini telah membunuh ramai orang. Dan kesombongan ini menjadikan orang Melayu ke apa, mereka tak kaya mana, tak hebat mana pun, itu yang ditukar kereta 3-4 kali. Harta dia mewah. Dan orang agama pun pergi mesyuarat, fikrah tak hebat pun, tai. Sehari 3 kali mesyuarat, 3 kali tukar tai. Sino kita kata, lain tak saya lah tu. Tai banyak saya bawa aja. Tai dengan persoalan dadah.
Saya bukan inti orang pakai tie. Pakai tie tak buat aku otak pergi liga sikit. Pakai tie tidur nak minta tak apa. Nak lapik apa nak lapik air luasi. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada apa yang maka Nabi SAW sebut, takabur itu dimimpikan dua perkara, iaitu pertama, menolak kebenaran. Walaupun dia tahu benar, dia tak nak. Kadang-kadang bukan kerana tak benar, kita dah cakap dalil bagi, oh macam tu ya, saya tidak saya. Orang dah buat macam ni, kita terima je lah. Dia tak nak. Tak adalah semangat dia kepada semangat para ulama, para a'imah mazhab. Kata para imam mazhab, tengok apa Abu Yusuf kata, apa kata Muhammad Hasan Al-Syaibani bila tengok Muwatta Imam Malik. Yang selalu dia sebut dia sebut Muwatta Imam Malik Bila tengok dia kata law ra'a sahibi ma ra'ayt taraja'tu an kulli kama taraja'tu. Nanti musik kena beritahu. Sila matikan. Kena buat. Jika sahabat aku melihat apa yang aku lihat, nescaya mereka menang, dia akan tarik balik pendapatnya. Macam mana aku tarik pendapat. Sekali saya baca, subhanallah, apabila orang datang kepada Abu Waqt Musnad al-Asr, alim hadis, orang datang merata seluruh dunia padanya bermusafir hadis pada zaman dia, Abu Bakar. Kenapa dia orang tu datang? Dia kata, aku ni jauh datang, bersusah payah, aku dahulukan engkau dibandingkan orang lain. Kerana aku tahu pada engkau lah terhimpunnya ilmu hadis, sanad dan segala-galanya. Tentang insan, Masya Allah ulama hadis, munsif insan. Dia kata, "Lau araftani haqqa ma'rifati ma qaddamta ilayya wa ma sallamta alayya." Jika engkau itu ketahui aku ini seperti mana aku tahu diriku. Nasihat. Jika engkau tahu diriku seperti mana engkau tahu diriku, aku mengetahui mengenai diriku, nescaya engkau tidak datang untuk berjumpaku dan tidak memberi salam kepadaku. Hebat dan tuan, dia senangkan dia hebat. Kemudian dia kata, Allahumma asturna bisitrikal jamil waj'al tahta sitr ma tarda bihi 'anna. Ya Allah, tutuplah keaiban diri kami ini dengan tutupanmu yang cantik, dan jadikanlah di bawah tutupanmu itu sesuatu yang engkau redha mengenai kami. Tuan-tuan, semua orang ni dia tahu tentang hakikat dirinya. Nama ni boyang kulit je, kan? Ada macam pelakon je, mufti lah, menteri besar lah, sultan lah, raja lah. Ini lakonan saja dunia. Hakikatnya insan apabila balik pada Allah Ta'ala, tak ada dia panggil yang amat berhormat, sila sahibu samahah dipersilakan untuk ditanya beberapa perkara, jadi yang maha mulia tuanku sila, tak ada. Saya sebut pada tuan-tuan dan saya sebut dalam baitu perlis secara berhadapan sebagai amanah saya kepada mereka. Tidak ada satu keistimewaan untuk raja di hari akhirat, seperti mana tidak ada keistimewaan untuk yang amat berhormat menteri besar. Semua mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada juga untuk mufti. Kau mufti daerahnya lah, dia tahu. Oh, jangan, nanti kau terjun dulu. Abu Bakar kata, sebab itu apabila orang datang menghadap, ya Allah, tutupkanlah kami dengan tutupan yang cantik. Jadikanlah di bawah lindungan dan tutupan itu
sesuatu yang engkau redha mengenai diri kamu. Insan, tuan-tuan dan saya, mungkin saya lebih teruk dah tuan-tuan. Apa yang orang lihat itu nampak elok, tapi apa yang ada di sisi Allah, Allah saja yang tahu. Maka manusia yang terbaik ialah manusia yang apabila rahsianya lebih baik daripada apa yang jelas mengenai dirinya. Dia bersendirian, rahsianya di sisi Allah lebih baik daripada apa yang orang sangka tentang dia. Dia baik. Ataupun sekurang-kurangnya apa yang zahir pada orang ramai sama dengan hakikat dirinya apabila bersendirian. Yang kita tak baik. Saya mungkin kan tuan-tuan juga. Apa yang zahir nampak baik, apa yang ada di sisi Allah mungkin jauh kurang baik dibandingkan apa yang disangka oleh orang ramai. Maka dengan itu, maka agama melarang kita takabur terhadap insan lain. Kerana kita tak tahu tentang manusia ni. Dia datang menghadap kita, berjumpa kita, mungkin niatnya ikhlas. Tetapi selagi mana sesiapa membawa kebenaran, agama suruh terima kebenaran. Kerana ramai orang menolak kebenaran hanya kerana dia manusia, kerana orang yang bawa. Kau siapa nak cakap benda ni? Tak. Selagi mana apa yang dia bawa itu qala Allah dan qala Rasulullah, kita kata sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya jawab soalan saya. Boleh tak kita qada sembahyang zuhur dan asar hanya semata-mata kerana nak menuntut ilmu? Tuan-tuan, kalau berlaku perkara yang begitu emergency sehingga kita tak boleh buat apa, umpamanya kita perlu hadir pada suatu majlis yang penting untuk masa depan umat Islam dan keperluan umat Islam, perpayasaan ke apa ke, yang kita tak sempat, kita bukan qada lah, kita jamak takhir 4-4, bukan qada yang tu. Sama seperti doktor pakar bedah, orang sakit pakar bedah, orang yang nak dibedahkan, dia boleh jamak takdim dan jamak takhir. Tidak ada problem. Tak ada salah semayang hormat waktu ramai orang suka batuan semayang hormat waktu ni. Saya rasa orang pelik. So saya rasa orang kata hormat waktu, dan yang hormat waktu ni sah lah Ustaz. Dia kata sah kenapa kena buat balik? Kerana kita lepas ni hormat waktu dah buat semua dah. Sah kenapa buat balik? Dah sah kan? Dia kata tak sah, tapi hormat waktu tak sah buat benda-benda tak sah. Dia mesti out. Yang ulangan tu saya tak jawab. Korban tak disyaratkan 2 tahun. Bila-bila dia tahu boleh buat korban, tapi mesti pada hari-harinya. Itu pada ayam tasyrik. Adapun akikah pada hari yang ke-7 dia dibuat akikah. Namun oleh kerana jika seorang itu tak sempat, masa itu duitnya tak sempat, ada berlanjutan sehingga akhir. Sehingga lagi mana dia boleh buat akikah, bila-bila dia buat akikah. Sebahagian para fuqaha menyatakan dia hadkan sebelum baligh. Sebahagian fuqaha kata tak dia hadkan, buatlah bila-bila masa saja. Ada duit buatlah, tak rugi pun. Dia boleh tak? Melabur dalam ADD Swisscash. Oh, ramai kawan-kawan dia lupa. Tuan-tuan, Islam tak dapat menerima apa yang dikatakan dengan benda yang gharar, benda yang tak jelas, jual beli yang tak jelas. Barrel lah apalah, banyak benar minyak yang dijual setiap hari. Kalau ada tuan-tuan benar kerajaan negeri miskin Habasyah, Ethiopia kaya dah sekarang. Ini semua tak ada. Dia ambil duit orang ni bagi ke orang ni, dia ambil duit orang ni bagi ke orang ni, ambil duit orang ni bagi ke orang ni.
Dan tak ada perjanjian akad mesti jelas lah. Main akad apa tak jelas lah internet, jual apa pun tak tahu, terpaksa cari dah. Itu semua saya fatwa rasmi tidak ada, tapi kita nampak benda ni dah darah. Apa yang dah darah yang jelas dilarang oleh syarak. Ini isu mengintip nak tanya buat apa, dah habis lah. Ketinggalan bab. Sunat taubah. Sunat taubah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga. Satu orang, walaupun hadis tak sebut secara jelas, tetapi ada orang yang melakukan dosa, dia kata fa'altu kulla syai'an ya Rasulullah, kulla syai'in ya Rasulullah illa zina. Aku buat semua benda melainkan zina. Nabi tekum farka' raka'atain summa astaghfirullah, bangun dan sembahyang 2 rakaat kemudian beristighfar kepada Allah. Tapi tak adalah sembahyang sunat taubat, sembahyang khas, wirid khas, istighfar tak ada. Istighfar kerana benda yang jahat diikuti dengan benda yang baik. Kita buat satu kesalahan, apa kita nak buat? Kita salatlah, minta ampun pada Allah Ta'ala selepas daripada itu. Maka dengan itu tak adalah malam-malam sekali serentak tu istighfar, itu tak ada. Itu untuk satu promosi barangan, untuk lakukan barang ustaz. Seorang berdiri jamuan jalan tangan Cina lalu berdiri untuk menggaul makanan Islam. Dan tu bukan ibadat lah tuan, itu macam bola sepak kan. Selagi halal boleh makan lah. Tapi tak payah orang Islam ni begini. Kita jangan buat perkara yang nampak macam kita bodoh sudah lah. Itu kalau benda tu tak kelihatan bodoh, sekadar meraihkan bola sepak orang lalu. Oh, apa khabar? Bagus. Gitu. Malaysia boleh. Tak. Ada banyak yang tak boleh pun, tapi banyak yang boleh. Tapi benda yang begitu je lah kan. Islam tidaklah mengharamkan semua perkara, selagi mana ada adat yang bercanggah dengan. Tapi kita sebut dulu ada libasu syuhrah, dilarang oleh syarak. Pakaian yang menonjol diri jadi lain kita pada orang lain, dilarang oleh syarak. Sekalipun kita buat main pakaian Arab, kita balik pada Mekah, kita buat mari satu pakaian black. Semua orang payah tengok. Bingkah tak ada lah. Pelik ada orang. Agama ni sebenarnya dia menjadikan manusia normal dan menjadikan manusia matang. Semua isu khalwat ni dah habis. Baca artikel saya tentang khalwat. Saya telah tulis dan bentangkan dalam seminar tangkap basah religion. Dan kita bentangkan dan artikel tu ada. Saya minta dan insya-Allah mungkin saya minta supaya saya dah hantar ke majalah saya harap bukan bulan ini belum keluar sekali lagi dah keluar. Alasan-alasan kita. Contoh kalau nak tengok ayat wala tajassasu dalam suratul hujurat. Contoh pergi baca Syekh Qutb. Syekh Qutb ada menyebut tafsiran yang cantik mengenai isu. Kastam merampah barang kemudian dijual, itu pemerintah, politik pemerintah bukan politik kastam. Pemerintah boleh mengambil suatu tindakan tapi mesti mengikuti prosedur. Kalau rampasan itu betul, ya, kalau tak betul maka ia benda yang haram. Apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah? Ruwaibidah Nabi, orang tanya Nabi, wa yatakallamu fiha ruwaibidah, dan akan bercakap pada akhir zaman itu golongan ruwaibidah. Dalam hadis riwayat ahad Nabi dan sahih Nabi bin Hajar, Nabi menyatakan tafihun nas yatakallam fi amri 'am. Orang selekeh tapi bercakap tentang urusan orang ramai. Ini ruwaibidah. Dia tak patut pun bercakap urusan tu, dia cakap. Dia tak tahu apa tentang agama, dia bercakap. Dia keluarkan fatwa yang benda yang akhirnya jadi keliru. Saya ada masjid belah Kelang mana. Baca buku apa? Dialog Nabi dan Iblis. Dialog Nabi dan Iblis. Nah, ada di masjid-masjid banyak letak. Buku tu patut diharamkan. Dia boleh mengintip kalau tentang haram itu. Buku tu
Dia cerita, tapi buku tu dia orang ni selalu sangka yang dikatakan haram ni, apabila orang tu mencarut haram, dia lupa bahawa dia buat hadis palsu lebih haram daripada mencarut lagi. Dalam buku tu cerita dialog Nabi dengan Iblis. Nabi dialog dengan Iblis. Nabi tanya, wahai Iblis, antara soalan. Bukan Nabi tanya lah, buku tu reka cerita lah. Wahai Iblis, apakah tempat yang paling kau suka? Jawab Iblis, tempat yang kau suka ialah panggung wayang. Bunyi yang palsu lah. Nanti baik tak beritahu panggung wayang baik. Saya kata saya buat contoh tentang seminar. Baca Tun Sri Lanang punya buku. Kata Tun Sri Lanang, dia ada teks baru. Tun Sri Lanang ditemui. Kajilah adik orang bahasa. Kalaulah kan, konon. Maka Tun Sri Lanang bertikam dengan Han Jebat. Semasa bertikam, hantu bertikam dengan Jebat. Keletihanlah kedua-dua panglima itu. Maka hantu berehat di masa keletihan sambil memakan burger. Dan Han Jebat berehat. Han Jebat dah ada minum apa? Ketutin Pepsi. Walaupun nampak kulitannya lama, bunyinya berkarut dah. Bukan kerana hantu tak ada gagah, tak mampu makan Pepsi. Ataupun Jebat tak mampu makan Pepsi, atau hantu tak mampu makan burger. Benda tu tak ada zaman tu. Nak bagi jadi agama lawak lah. Senario ni raja lawak. Baca buku dialog Nabi dengan Iblis, palsu. Islam ni walaupun baik macam mana, walaupun palsu dia tak terima. Dan dia hukum berdosa. Itu pengkhianatan. Dalam seminar ada satu orang bangkit tanya, betul tak? Tanya Mufti Perlis, Nabi dah bersabda, umatku yang paling banyak masuk neraka ialah ahli politik dan artis. Dia tanya dah, artis akademi Fantasia lah, kita apa? Bukan masalah artis ke pemimpin, tapi bunyinya pun palsu. Agama tak pernah kata pada zaman Nabi bukannya ada artis. Dan bukan semua yang dibawa oleh kita mesti Islam. Apa? Kita nak menyeru artis semua kembali kepada Islam. Lakon yang baik-baik. Buat hasil seni yang baik. Tahun ni Fatwa Perlis kita buat masukkan teater. Satu teater untuk dinilai. Dan kita luluskan dengan beberapa syarat. Kita asyik band-band saja, apa yang gantian kita cuba. Kalau kamu wayang tempat Iblis, tak boleh dah tayang film-film Islam, kacau lah. Nak pun panggung pula. Dan ini semua Islam mesti bersifat matang dan mantap. Hadirin dan hadirat sekalian, saya sebelum ni saya kempen pertama Minggu Sunnah Kebangsaan yang dibuat di Perlis. Saya menjemput tuan-tuan semua free of charge 11 hingga 16 Mac musim cuti. Tuan-tuan boleh bercuti di Perlis. Saya bukan Kementerian Belanjangan, tapi boleh bercuti di Perlis dan ada seminggu dia punya program. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar, bawa anak-anak tuan-tuan untuk mengikuti mudah-mudahan program teman yang yang kedua, ini bukan saya takutkan atas kapasiti saya boleh mengkira saya cakap. Tuan-tuan semua tahu saya ada Institut Al-Qayyim yang tuan-tuan pergi. Jadi Institut Al-Qayyim itu sebenarnya yang mereka yang memberi bantuan itu saya harap kalau boleh terus beri bantuan. Kerana bila saya datang ke polis, kadang-kadang dia terkejut sikit. Tapi saya balik juga, program terus berjalan. Cuma kekerapan tu tak pergi dulu menyebabkan sebahagian rapat di sini pun tak selalu kerana dia jadi terdesak. Tuan-tuan terus memberikan sumbangan itu untuk digerakkan dakwah kepada yang berbagai-bagai. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.